Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, di mana kita berkongsi sedikit sebanyak daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Okey ke line? Adakah suara saya jelas? Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk memberikan maklum balas. Adakah suara saya jelas? Sebab saya berada di luar kawasan. Lalu saya harap suara saya adalah jelas dan mudah-mudahan pertemuan ini adanya manfaat dan juga adanya pengajaran untuk saya dan juga setiap daripada kita. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang berada di TikTok, ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang berada di FB, ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Cek, okey tak? Line ataupun bagaimana? Okey. Bagaimana suara? Adakah jelas ataupun sangkut-sangkut? Saya perlukan maklum balas terlebih dahulu sebelum saya teruskan. Sebab saya berada di luar, lalu risau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suara tak jelas. Kalaulah sahabat-sahabat boleh berikan maklum balas, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita berjalan dengan lancar. Suara putus-putus. Allahu akbar. Suara putus-putus. Suara putus-putus. Ramai yang kata suara putus-putus. Ada yang kata jelas juga. Okey. Kita lihat dulu sekejap bagaimana. Okey, kalau di TikTok jelas, terima kasih. Kalau di FB yang selalunya kita ada sedikit sebanyak masalah. Jelas tapi putus-putus. Okey, dah mula jelas. Daripada Parit Perak jelas. Terima kasih Fauzi Baha. Terima kasih Cikgu Hafizah. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Di Shah Alam putus-putus. Di SP putus-putus. Bagaimana ni? Adakah nak teruskan ataupun bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu selalu saya ada cabaran dekat FB. Saya tak pasti kenapa. Mungkin FB saya ni berat sangat kot. Banyak sangat live ni dan sebagainya. Suara jelas tapi tadi putus-putus. Sesekali putus-putus. Jelas walaupun dah hujan. Okey. Masya Allah, ramai yang kata tak jelas. Kita cuba baca satu hadis dulu daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, ahlan-ahlan kepada sahabat yang bersama, kita dah tiba pada muka surat 661. Muka surat 661. Masih lagi berkenaan tentang 30 hadis yang Imam Nawawi kongsikan di dalam kitab Al-Adhkar beliau. Yang mana 30 hadis ini Imam Nawawi nakkan kita jadi pegangan dalam kehidupan kita. 30 hadis ini adalah sesuatu yang patut kita pegang dalam kehidupan kita. Kita telah belajar tentang syubhah. Kita telah belajar berkenaan tentang agama adalah menginginkan kebaikan. Kita telah belajar banyak hadis. Maka kita dah tiba pada riwayat yang ke 1227. Riwayat yang ke 1227 menerangkan kepada kita asas Islam. Asas Islam, 5 rukun Islam. Jika seseorang itu dia benar-benar jaga 5 ini, insya-Allah pada waktu itu dia ada minima sifat untuk dipanggil seorang yang Muslim, seorang yang Islam. Maka apakah 5 asas Islam, 5 rukun Islam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat 1227.
Hadis yang ke-15 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun atas 5 asas. Ada 5 asas. Kalaulah daripada 5 asas ini ada yang pada waktu itu mengingkari satu, maka dia boleh terkeluar daripada Islam. Dan itu yang Abu Bakar buat. Bila ada pada zaman beliau, selepas kewafatan baginda, ada orang yang pada waktu itu, ada golongan yang pada waktu itu mereka kata, kami mengingkari zakat. Zakat tak ada, kami tolak zakat. Dia bukan tak nak bayar, dia ingkar kewajipan zakat. Dia tolak kewajipan zakat. Dia pada waktu itu menyebut zakat hanya pada zaman Nabi, selepas tu tak ada. Maka Abu Bakar perangi mereka. Bila pada sahabat yang lain kata, wahai Abu Bakar, mereka ni Islam sebab mereka masih solat. Maka Abu Bakar menyebut, aku perangi mereka kerana mereka mengingkari zakat. Dan bila ingkar salah satu daripada 5 rukun Islam, terkeluarlah seseorang itu daripada Islam. Dia berbeza kalau pada waktu itu tak buat, maka berdosa, maka pada waktu itu akan ditanya, dipersoalkan. Tapi lebih teruk daripada tak buat, ingkar. Pada waktu itu mengingkari, menafikan, menolak, maka itu boleh menjadi penyebab keluarnya daripada Islam. Maka apakah 5 rukun Islam tersebut? Kita semua tahu. Sabda Nabi SAW yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, penyaksian, syahadah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka sebab itu bila ada orang nak masuk Islam, dimulakan pada waktu itu dengan syahadah, dengan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Apakah rukun Islam yang kedua? Dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kalaulah ada orang pada waktu itu dia bersaksi Allah Esa, tetapi dia menolak kerasulan Nabi, pun pada waktu itu tidak menjadi dia seorang yang Islam. Yang kedua, wa iqamis salah, dia mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wal haj, menunaikan ibadah haji. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, buat sesiapa yang mampu. Begitu juga dalam Al-Quran, firman Allah pada ayat yang pertama juz yang keempat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji untuk orang yang mampu. Kalaulah seseorang itu tak mampu, maka pada waktu itu tidak ada tuntutan haji. Sama macam zakat. Kalaulah seseorang itu tak ada nisab dan pada waktu itu tak cukup duit zakat dia, maka pada waktu itu tidaklah dia dituntut untuk menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah wasawmi Ramadan, seseorang itu berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu sama juga kalaulah ada orang pada waktu itu dia mengingkari puasa Ramadan. Kalau dia tak puasa, berdosa. Tapi ini bukan tak puasa, dia ingkar. Mana ada puasa-puasa? Contoh. Maka itu boleh menjadi sebab dia terkeluar daripada Islam. Sebab ini Nabi sebut sebagai 5 perkara yang merupakan asas kepada Islam. Kalaulah pada waktu itu diingkari salah satu sahaja, maka pada waktu itu seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam. Maka kena berhati-hati pada waktu itu apa yang kita cakap, apa yang kita sebutkan. Jangan kita mempermain-mainkan rukun agama dan sebagainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita nak masuk pada hadis yang ke-16. Maka hadis yang ke-16 mengingatkan kepada kita bahawa semua orang yang mendakwa dia perlu ada bukti. Dia tak boleh mendakwa kosong. Maka ini pentingnya. Kita kadang-kala kita bila pada waktu tu orang cakap je kita percaya. Padahal pada waktu itu mana bukti? Bukti adalah benda yang penting. Sebab itu hadis yang ke-16 ini penting bahawa kita tak boleh percaya apa yang manusia kata apabila tak ada bukti. Dan bukti pun pada waktu itu dia ada syarat-syarat dia. Di dalam Islam pada waktu itu ada hadis tentang penyaksian, tentang saksi.
Tak semua orang pada waktu itu kita boleh terima bulat-bulat menjadi saksi. Bukan semua orang pada waktu itu kita boleh terima penyaksian dia begitu sahaja. Dia ada syarat-syarat nak menjadi saksi. Sebab kalaulah pada waktu itu kita jatuhkan keputusan, jatuhkan hukuman terhadap dakwaan yang bohong, bagaimana? Hilang maruah orang tersebut. Mungkin pada waktu itu dia pada waktu itu tertekan, diambil hartanya, dijatuhkan hukuman tanpa adil dan saksama. Dan Islam adalah agama yang sangat-sangat mengambil berat tentang keadilan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Maidah. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Untuk orang-orang yang kamu benci sekalipun, jangan kamu berlaku tak adil. Itu Islam. Kita kadang-kala apabila dengan orang yang kita benci, dengan musuh, kita berlaku tak adil. Maka itu bukan sifat orang beriman. Itu bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dalam suratul Maidah, orang yang beriman, dia takkan berlaku tak adil hanya kerana itu adalah musuh dia. Hanya kerana pada waktu itu adalah orang yang dia tak suka. Maka daripada sini kita belajar Islam menitik beratkan keadilan. Dan antara keadilan Islam, Islam pada waktu itu mendidik kita untuk tidak menerima sesuatu kecuali dengan bukti yang benar-benar jelas. Dengan bukti yang benar-benar jelas. Mesti kena ada bukti. Sebab itu kita lihat hadis yang ke-16. Sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Kalaulah, apabila tu tukar kepada kalaulah setiap orang diberikan kepadanya sesuai dengan bid'awahum, dengan dakwaan dia, pengakuan dia, dakwaan dia. Dia kata ini adalah harta saya, dan kita pun percaya. Ataupun zaman kita bukan kata-kata video, maka dia pun buat video sikit, letak lagu sedih sikit, copywriting power sikit, kita terus percaya. Padahal mungkin dia yang pada waktu itu penipu, pembohong. Maka sabda Nabi SAW, kalaulah setiap manusia pada waktu itu diberikan berdasarkan dakwaan dia. Apa dia dakwa? Kita layan. Apa dia dakwa? Kita percaya. Apa dia dakwa? Kita beri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka nescaya, nak sabda Nabi, nescaya manusia akan pada waktu itu mendakwa milik dia harta orang lain. Harta tu orang lain. Tetapi pada waktu itu kalaulah kita nak percaya semua dakwaan, maka pada waktu itu harta orang lain dia akan ambil. Wa dima'ahum, bahkan nyawa orang lain pada waktu itu dia ambil. Itu manusia. Manusia, kalaulah kita nak percaya semua dakwaan manusia tanpa bukti sabda Nabi, nescaya kita akan serahkan harta pemilik kepada orang yang berbohong. Kita akan pada waktu itu jatuhkan hukuman kepada orang yang tak bersalah. Maka Nabi SAW ingatkan, lakinil bayyinah alal mudda'i. Akan tetapi semua orang yang mendakwa kena bawa saksi. Al-bayyinah alal mudda'i. Yang kena bawa saksi bukan orang yang kena tuduh. Kena faham konsep Islam. Islam punya pesanan adalah orang yang mendakwa dia yang kena bawa saksi. Zaman kita terbalik. Orang yang kena tuduh kadang-kala yang disuruh bawa saksi. Tulang kau, kalau kau tak bersalah, mana bukti dia? Allahu Akbar. Orang tu kena tuduh. Kenapa dia pula kena bawa bukti? Orang yang menuduhlah kena bawa bukti. Kadang-kala orang yang tuduh dia tak ada bukti pun. Cuma mungkin pada waktu tu dia ada follower. Mungkin pada waktu tu dia ada pengaruh. Mungkin pada waktu itu dia pandai copywriting. Mungkin pada waktu itu dia pandai buat video. Mungkin pada waktu itu dia pandai pada waktu tu buat konten. Maka dia pun tuduh, orang ni begini, orang tu begini, orang ni jahat, orang ni teruk. Padahal yang kena bawa bukti siapa? Yang kena bawa bukti adalah orang yang mendakwa. Lalu kena ingat, ini hadis yang penting. Zaman kita selalu minta bukti daripada orang yang salah. Kita minta bukti daripada orang yang kena tuduh.
Kita minta bukti pada waktu itu daripada orang yang pada waktu itu kena kecam mungkin. Bahasa mudah dia. Kita minta bukti daripada orang yang pada waktu itu kena dakwa. Dan orang yang mendakwa, dia tak bawa bukti pun. Orang yang mendakwa, pada waktu itu dia tak ada bukti apa-apa. Maka Nabi SAW ingatkan dalam hadis ini, lakinil bayyinah alal mudda'i. Orang yang mendakwa, dia yang kena bawa bukti. Lalu kita hidup pada zaman kadang-kala orang yang pada waktu itu tak bersalah, dia yang kena bawa bukti. Padahal kenapa dia kena bawa bukti? Dia yang kena tuduh. Dia yang kena dakwa. Dia yang pada waktu itu disakiti. Maka Nabi SAW sebut, kalaulah semua dakwaan manusia kita nak percaya, nescaya harta orang akan diambil. Nyawa orang akan diambil. Lakinil bayyinah alal mudda'i. Tetapi yang kena bawa bukti adalah pendakwa. Orang yang tuduh, dia yang kena bawa bukti. Orang yang kena tuduh cukup dia kena buat apa? Sabda Nabi, wal yaminu ala man ankar. Dan orang yang kena tuduh cukup kalaulah pada waktu itu dia bersumpah. Tetapi detailnya ada dalam perbahasan fiqah. Siapa yang kena sumpah, siapa yang kena bawa bukti, dalam hadis ni jelas. Tetapi prosesnya pada waktu itu adalah dalam perbahasan fiqhul jinayah. Maka ini yang kita kena ambil daripada hadis Nabi SAW. Kalau tidak, kadang-kala kita pun sama. Kalau tak salah, bawalah bukti. Kenapa dia nak kena bawa bukti? Dia yang kena tuduh. Kenapa dia nak kena bawa bukti pada waktu itu? Dia yang pada waktu itu dituduh. Yang kena bawa bukti adalah yang menuduh, yang mendakwa. Ini adalah asas agama yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Riwayat 1229, Nabi SAW ajar kepada kita tentang mufti yang paling besar. Siapa mufti yang paling besar? Hati kita. Hati kita. Itu adalah mufti yang paling besar. Maka apabila hati kita tenang, percayalah itu adalah benda yang betul yang sedang dilakukan. Kalaulah hati kita pada waktu itu tak tenteram, resah, gelisah, ketahuilah ada benda salah yang kita lakukan. Maka hati adalah mufti yang paling besar. Kalaulah kita nak buat sesuatu, lidah kita kata tak apa, benda ni betul ni, benda ni betul, tetapi hati tak tenteram, sebenarnya benda yang kita buat tadi salah. Hati sebenarnya adalah fitrah kita. Hati adalah semula jadi kita. Kecualilah bila Al-Quran sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam suratul Mutaffifin, ada orang kerana pada waktu itu hati dia dah rosak, dia dah tak rasa apa-apa. Hati dia dah menjadi ran, dah menjadi berkarat, dah menjadi rosak. Maka pada waktu itu hati tadi dah tak boleh differentiate, dah tak boleh nak bezakan mana yang tak elok dan mana yang pada waktu itu buruk dan sebagainya. Itu lain. Tapi manusia biasa, sebenarnya hati dia adalah mufti yang paling besar. Sebab itu kita lihat riwayat yang ke-1229. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka hadis yang ke-17 daripada Wabisah dengan Sad, daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, bahawa beliau pernah datang berjumpa Nabi SAW. Maka baginda bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithim, adakah engkau datang untuk bertanya tentang apakah definisi benda baik dan buruk? Macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu baik? Kan, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu buruk? Kalaulah hati kita elok fitrah dia. Maka Nabi SAW sebut, untuk seseorang itu tahu benda itu baik ataupun buruk bagaimana? Qala na'am, kata Wabisah, ya aku nak tahu wahai Rasulullah. Bagaimana nak tahu benda tu baik, benda tersebut buruk? Faqal, maka sabda Nabi, istafti qalbak. Sabda Nabi, mintalah fatwa, tanyalah hati kamu, tanya hati. Benda ni baik ke tak? Kalaulah hati kita tenang, insya-Allah baik. Kalaulah hati kita resah, hati kita tak tenang,
hati kita tak tenteram, walaupun lidah kita cuba nak berbohong, tak, apa yang aku buat ni betul, tak, itu memang hak aku ambil, tak, memang benda ni aku buat betul, aku tak zalim, tapi hati tak tenang dan tenteram, sebenarnya benda tu dosa, benda tersebut adalah salah. Kecuali macam saya sebut tadi, kalaulah hati dah rosak dan dia tidak lagi dapat bezakan mana satu salah dan dosa, maka itu perkara yang lain. Maka sabda Nabi SAW, istafti qalbak. Bila dia tanya, wahai Rasulullah, macam mana aku nak kenal dosa, nak kenal pahala? Nabi kata, istafti qalbak. Tanya hati. Tanya hati. Maka Nabi terangkan, apa maksud tanya hati? Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah apabila jiwamu pada waktu itu merasa tenang kepadanya. Hati rasa tenang. Kan bila kita buat baik, hati kita rasa seronok. Bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu, pada waktu itu tenang. Bila kita pada waktu itu ajak orang kepada kebaikan, hati kita tenang. Tapi bila kita mengumpat, hati tak tenang. Orang ni tengok ke tak? Bila kita cakap buruk tentang orang, hati kita tak tenang. Bila kita berbohong, hati kita tak tenang. Maka sebenarnya hati adalah mufti. Dia pada waktu itu memberi isyarat kepada kita. Sabda Nabi SAW, sementara dosa pula, wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sabri wa in aftaka an-nasu wa aftau. Sabda Nabi SAW, sedangkan keburukan adalah sesuatu yang merisaukan hatimu. Rasa risau je, rasa resah je ketika mana kita buat benda yang tak elok. Dan pada waktu itu menyesakkan dadamu, rasa tak selesa je. Itu maksudnya tanda hati kita sedang beritahu ada dosa yang kita buat. Walaupun semua orang menganjurkan kamu melakukannya. Kan kadang-kala ada orang dia buat salah. Kadang-kala, ini maksud Nabi. Kadang-kala ada orang pada waktu itu dia buat salah. Tetapi dia cuba nak justifikasikan benda salah dia buat. Dia cuba nak kata betul. Pada waktu itu, cuba tengok. Dia cuba nak justifikasikan benda salah. Maka dia pun pada waktu tu tanya guru yang pertama. Guru tu kata salah. Dia tak nak terima. Dia pun cari ustaz yang kedua. Ustaz tu kata benda ni memang salah. Dia tak nak terima. Dia cari guru yang ketiga, ustaz yang ketiga. Sampailah dia jumpa guru yang pada waktu itu kata, betul kau boleh buat macam ni. Tetapi sebenarnya hati dia tak tenang. Maka sabda Nabi, walaupun ada orang yang kata kau patut buat, tetapi kalaulah pada waktu itu hati engkau tak tenang, sebenarnya itu adalah tanda sebagai dosa. Maka ini hadis yang penting juga. Hadis yang sebelum ni penting bahawa kita tak boleh nak percaya kepada semua dakwaan. Orang yang mendakwa perlu minta bukti. Hadis ini pun adalah mengingatkan kita cara mudah bagaimana untuk kita sedar sesuatu benda itu betul ataupun salah. Tanya hati. Kalaulah hati tenang, mudah-mudahan itu adalah benda yang elok. Kalaulah hati gelisah, maka pada waktu itu tanda bahawa itu dosa dan kesalahan yang sedang kita lakukan. Mudah bukan? Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.